الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Apa khabar anak-anak pada pagi ini? Ustaz mendoakan agar kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3. Pada kali ini, kita akan belajar berkenaan dengan tajuk perkara-perkara yang membatalkan solat. Perkara-perkara yang membatalkan solat. Anak-anak sudah bersedia untuk belajar? Jom kita belajar. Tahukah anak-anak bahawa solat akan terbatal sekiranya seseorang yang sedang solat itu melakukan salah satu daripada perkara-perkara berikut? Terdapat 11 perkara yang boleh membatalkan solat seseorang. Yang pertama, meninggalkan perkara rukun. Sebagai contoh, apabila seseorang itu melakukan solat, dia dengan sengaja meninggalkan salah satu daripada 13 rukun solat. Antaranya, dia tidak membaca surah Al-Fatihah, ataupun dia tidak melakukan rukuk, maka solat dia akan terbatal dengan sendirinya. Yang kedua, berubah niat solat. Yang dimaksudkan dengan berubah niat solat iaitu apabila seseorang sedang solat, kemudian ia membuat keputusan untuk keluar daripada solat ataupun untuk berhenti daripada solat kerana sesuatu sebab, seperti kedatangan seseorang ke rumahnya atau seumpamanya. Oleh itu, solatnya terus batal sebaik sahaja ada niat tersebut. Hal ini kerana solat tidak sah melainkan dengan niat yang tetap dan ia bertentangan dengan perubahan tersebut. Yang ketiga, iaitu berkata-kata dengan sengaja. Anak-anak kena ingat, apabila kita sedang solat, kita dilarang untuk berkata-kata ataupun bercakap-cakap. Kita dilarang sama sekali untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan di dalam solat. Apabila kita berkata-kata ataupun berborak dengan sengaja, maka solat kita akan batal. Yang keempat, terkena najis, sama ada pada badan, pakaian atau tempat solat. Sebagai contoh, apabila kita sedang solat, tiba-tiba kita ternampak ada darah pada tangan kita ataupun pada pakaian kita, dan kita tahu darah itu adalah najis mutawassithah. Maka apabila kita nampak terdapatnya najis, sama ada pada pakaian ataupun pada badan ataupun pada tempat kita solat, maka pada ketika itu solat kita sudah pun batal. Yang kelima, iaitu makan dan minum dengan sengaja. Anak-anak perlu tahu, apabila kita sedang solat,
kita tidak dibenarkan makan ataupun minum. Sebagai contoh, ketika kamu sedang solat, adik kamu datang menyuap aiskrim, maka kamu makan aiskrim tersebut. Maka perbuatan kamu itu boleh membatalkan solat. Yang keenam, iaitu terbuka aurat dengan sengaja. Sebagaimana yang kamu sudah ketahui bahawa aurat lelaki dengan perempuan adalah berbeza. Sempadan aurat lelaki hendaklah menutup bermula daripada bahagian atas pusat sehingga ke lutut. Manakala aurat bagi perempuan ialah keseluruhan tubuh badannya kecuali muka dan tapak tangan. Sebagai contoh, apabila seseorang perempuan itu hendak solat, maka perlu dipastikan pakaiannya itu menutup keseluruhan bahagian tubuh badannya sehingga ke kaki. Ini kerana apabila seseorang perempuan itu bersolat dan terbuka bahagian kakinya, maka solatnya akan menjadi batal. Yang ketujuh, iaitu ketawa sehingga keluar suara dengan sengaja. Anak-anak, ketika kita sedang solat, kita dilarang daripada ketawa ataupun gelak, kerana perbuatan ketawa akan membatalkan solat. Yang ke-8 iaitu hilang ingatan ataupun pitam ataupun gila walaupun berlaku dengan sekejap sahaja. Sebagai contoh, apabila seseorang itu sedang solat, tiba-tiba dia merasa pitam, maka solatnya pada ketika itu sudah menjadi batal. Kerana apa? Salah satu daripada syarat wajib solat, hendaklah seseorang itu berakal. Bermaksud, orang yang mempunyai akal yang sempurna. Apabila seseorang itu telah hilang ingatan ataupun hilang sebahagian akalnya, maka solatnya akan menjadi batal. Yang ke-9 iaitu berpaling dada dari arah kiblat dengan sengaja. Sebagai contoh, apabila kamu sedang solat, tiba-tiba dengan sengaja kamu memalingkan dada kamu dari arah kiblat ke arah yang lain, maka solat kamu akan batal serta-merta. Sebaliknya, sekiranya kamu sedang solat, tiba-tiba datang kawan kamu dan memalingkan dada kamu daripada arah kiblat, maka solat kamu tidak batal, dengan syarat kamu segera berpaling semula dada kamu ke arah kiblat. Yang ke-10 iaitu berhadas kecil atau besar. Sebagai contoh, apabila kamu sedang solat, tiba-tiba kamu terkentut. Sama ada kentut kamu itu berbunyi ataupun tidak. Sama ada kentut kamu itu berbau ataupun tidak. Maka pada ketika itu solat kamu sudah pun batal. Kerana apa? Kerana kamu dalam keadaan berhadas kecil. Contoh yang lain, bagi seorang perempuan, apabila sedang solat, tiba-tiba terasa keluar darah haid, maka pada ketika itu kamu sudah dalam keadaan berhadas besar dan solat kamu
sudah pun batal. Dan yang terakhir iaitu yang ke-11, murtad. Apakah yang dimaksudkan dengan murtad? Murtad iaitu keluar daripada Islam. Apabila seseorang itu sedang solat, kemudian dia berniat untuk murtad, pada ketika itu juga solatnya secara automatik menjadi batal serta merta. Baiklah anak-anak, kita sudah pun belajar satu persatu perkara-perkara yang membatalkan solat. Jom kita ulang semula apa yang telah kita pelajari sebentar tadi. Perkara yang pertama, perkara membatalkan solat iaitu meninggalkan perkara rukun. Yang kedua, berubah niat solat. Yang ketiga, berkata-kata dengan sengaja. Yang keempat, terkena najis pada badan, pakaian ataupun tempat solat. Yang kelima, makan dan minum dengan sengaja. Yang keenam, terbuka aurat dengan sengaja. Yang ketujuh, ketawa hingga keluar suara dengan sengaja. Yang ke-8, hilang ingatan, pitam ataupun gila walaupun sekejap. Yang ke-9, berpaling dada dari arah kiblat dengan sengaja. Yang ke-10, berhadas kecil atau besar. Dan yang ke-11, murtad iaitu keluar daripada Islam. Baiklah anak-anak, sekarang tibalah masanya untuk kita menguji kefahaman masing-masing. Latihan pengukuhan, cuba jawab soalan yang diberikan. Soalan yang pertama, ketika sedang solat, Amanda ternampak kakinya sedang memijak tahi cicak. Adakah sah solat Amanda? Jawapan A, sah solatnya. B, tidak sah. Apakah jawapan anak-anak? Siapa yang jawab jawapan B, tidak sah? Jawapannya betul. Soalan yang kedua. Nyatakan 3 perkara yang membatalkan solat. Sebagaimana yang anak-anak telah pelajari, perkara-perkara yang membatalkan solat ada 11 perkara. Cuma di sini hanya nyatakan 3 daripada 11 perkara yang membatalkan solat. Soalan ketiga, Adam berborak dengan abangnya ketika sedang solat Isyak. Adakah solat Adam batal? Jawapan A, tidak batal. Jawapan B, ya, batal. Apakah jawapan anak-anak? Betul. Barang siapa yang menjawab solat Adam batal, iaitulah jawapan B. Jawapan anda betul. Soalan yang keempat. Ketika sedang solat, Amira menyahut panggilan ibunya. Adakah solat Amira batal? A, batal. B, tidak batal. Apakah jawapan kamu?
Betul. A. Solat Amira batal. Dan soalan yang terakhir iaitulah soalan yang kelima. Nyatakan perkara yang membatalkan solat pada gambar tersebut. Perhatikan gambar, kemudian pilih jawapan. A. Berhadas kecil. B. Berubah niat solat. C. Meninggalkan rukun solat. Dan D. Terkena najis. Apakah pilihan jawapan kamu? Ya, jawapannya adalah C. Meninggalkan rukun solat. Alhamdulillah, kita dah selesai menghabiskan pelajaran kita tentang tajuk perkara-perkara yang membatalkan solat. Ustaz harapkan kamu dapat memahami apa yang telah kita pelajari pada kali ini. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذا الجلال والإكرام